صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin sidang jamaah yang dikasihi, tama-tama dan selamanya puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih hidupkan kita dan seterusnya Allah beri kita taufik untuk hadir salat subuh berjemaah dan seterusnya dapat kita duduk antara selepas subuh sehingga insya-Allah matahari terbit, ya. Berada dalam keadaan berzikir mengingati Allah, ya. Anjuran selepas subuh ini sehingga matahari terbit ialah mengingati Allah. Kalau tak ingat dia panggil lalai, ya. Lupa, lalai, ya. Tidur termasuk lalai juga tidur, ya. Tidur bukan khusyuk. Tidur adalah tidur, ya. Khusyuk ni dia beri tumpuan, ya. Bukan khusyuk sambil tertidur. Terlalu khusyuk sangat, ustaz cakap sedap sangat sampai tertidur. Itu apa namanya itu? Itu penyakit namanya, ya. Baik. Jadi semoga Allah istiqamahkan kita dalam kebaikan sentiasa hingga akhir hayat kita insya-Allah, ya. Baik, pagi ini kita terus pada kitab bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Ini kalimah ni dipanggil kalimah tauhid, kalimah iman, kalimah syahadah, ya. Kalimah syahadah maknanya apa? Penyaksian, pengakuan. Syahadah tu penyaksian, pengakuan. Aku bersaksi, asyhadu aku naik saksi, penyaksian, pengakuan maknanya. Ikrar, sumpah. Berat ni, bukannya ringan, ya. Nampak macam biasa-biasa tapi berat tu. Ada tanggungan dia tu, ya. Apabila kita buat ikrar, pengakuan, sumpah, taat setia. Kalau ada perkataan sumpah, taat setia ni berat. Apabila berlaku pelanggaran, hukumannya berat. Kerana sudah angkat sumpah. Betul? Jadi asyhadu ni bukan saja mengaku, tapi satu bentuk sumpah untuk taat setia sampai mati, ya. Tiba-tiba di tengah-tengah dia murtad. Maknanya
dilanggar perjanjian. Hukum murtad ni apa hukum murtad? Kalau ikut hukum asal dia, bunuh aja. Betul? Sebab dah langgar perjanjian dah. Langgar sumpah dia panggil. Berat maknanya. Ini kalimah ni bukan saja ucap saja-saja suka-suka, dia ada tanggungjawab, ada sumpah yang perlu dijaga. Sebab itu kalimah ini fadilat kelebihannya cukup besar. Ya. Baik, kita lihat sama-sama ya. Hikayat satu kisah daripada Abdul Wahid bin Zaid bahawasanya berkata ia adalah aku pada perahu. Maka dicampak akan kami oleh angin ke pulau. Cerita ya. Maka keluar kami ke pulau itu, maka kami lihat seorang lelaki menyembah berhala. Maka kami kata baginya, engkau sembah berhala dan ada pada kami orang yang tahu perbuatan seumpamanya. Maka berkata ia, siapa yang kamu sembah? Maka kata kami, baginya kami sembah akan Tuhan yang pada langit itu arasnya dan pada bumi itu penamparnya. Tahu penamparnya bang? Kalau orang menampar macam mana keadaan dia? Tangannya macam mana? Begini, ya, betul. Bahasa kitab lama ni penamparnya, kalau tak faham nanti. Maknanya dilentangkan gitu, ya. Ini ibarat bumi itu, ya. Dia kata apa? Bumi itu penamparnya, maknanya dibentang gitu, ya. Dihampar gitu. Tuhan yang pada langit arasnya dan pada bumi penamparnya, maknanya menghamparkannya nih, terbentang. Dan pada laut itu jalannya. Orang dulu-dulu nak naik kapal, dulu-dulu pengangkutan perjalanannya masa daratan tidak ada kenderaan, lautan menjadi perjalanan, betul. Dulu kereta tak ada, motor tak ada, basikal tak ada. Jadi perjalanan dahulu menggunakan laut, ya. Dan bintang-bintang menjadi arah tunjuk jalan. Jadi apabila satu Syekh ini Abdul Wahid ini terdampar di pulau nampak orang sembah berhala, maka dia cakap pada dia begini. Ya. Dan berkata ia, siapa yang memberi ketahui akan kamu dengan dia? Tukang sembah berhala tu kata, siapa bagi tahu kamu yang Tuhan yang kamu sembah tu? Maka dia berkata, apa? Kata kami telah membangkit ia Allah kepada kami akan Rasul. Rasul yang bagi tahu kami tentang Allah. Berkata ia, apa diperbuat dengan Rasul ni? Kata kami telah diobat dia. Yakni diambil akan dia oleh milik kepadanya. Maknanya Rasul sudah wafat. Allah dah ambil dia. Berkata ia penyembah berhala, adakah tinggal pada kamu daripada alamatnya sesuatu? Ada tak dia tinggalkan apa-apa Rasul? Kata kami bahkan iaitu Kitabul Malik, Kitabullah, yakni Al-Quran. Kata ia lagi, adakah pada kamu suatu? Maksudnya kamu boleh baca, boleh nak kami nak dengar kitab Quran itu, maka kami baca atasnya surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insana. Maka bila kami baca, sentiasalah lelaki itu menangis hingga habis surah itu. Panjang tu. Kemudian berkata ia lelaki penyembah berhala tadi, tiadalah sayugianya, tak sepatutnya katanya, bahawa dimaksiatkan akan empunya kalimah ini. Ini baru istilahnya baru masuk Islam. Ya, betul.
Kenapa orang baru masuk Islam banyak pertama kali dengar menangis, ya. Kita yang dah daripada lahir Islam tak nangis-nangis baca Quran. Ya, susah nak menangis ya. Kenapa ya? Kurang bersyukur ke apa ke? Ya. Apabila satu perkara itu didapat dengan susah payah, mujahadah, susah payah, maka dia akan merasai kemanisan, kelazatan benda itu. Ya, betul. Mungkin kita ni sebab daripada lahir mak bapak Islam, kita pun Islam biasa-biasa aja kita ni. Ya, betul. Jadi orang yang baru masuk Islam ni ucap kalimah nangis, dengar ayat Quran nangis. Ya, kita yang masuk Islam tengok dia nangis, kenapa dia nangis? Pula kenapa? Ya, ada yang tengok dia, kita pun sebab juga nangis juga. Barulah menangis masa tu. Ya, kalau tak memang tak menangis. Ya, nah ini. Jadi penyembah berhala tadi apabila dengar surah Ar-Rahman sampai habis menangis panjang dengar. Kemudian kami lentangkan, kami bentangkan padanya tentang Islam, ajak masuk Islam. Ajak-ajak maka Islamlah ia. Tadi penyembah berhala lelaki di pulau tu. Ya. Tengok ni. Ini apabila kalimah iman sudah masuk di dalam hati. Dia punya kesan, kekuatan dia macam mana. Keyakinannya macam mana. Bukan ucap je. Dia ada satu bentuk energi, dia panggil tenaga. Menambah kekuatan iman tu. Tengok bagaimana kehebatan kalimah ini. Sehingga mampu mengubah sikap seseorang. Kekuatan agama Islam ini ialah keyakinan. Ya. Selain daripada Islam, dia tidak ada bentuk itu. Ya. Bentuk keyakinan itu tidak ada. Dia bentuk kebendaan, harta, pangkat. Ya. Jadi kekuatan selain daripada Islam ni, bentuk dia semua bentuk, dia panggil benda zahir. Masuk pada, dia panggil pahaman yang lain ni, kerana harta, kerana ini. Tak ada benda tu, dia lari pula. Tapi Islam ni keyakinan. Ini yang perlu ditanam. Ya. Ada harta, tak ada harta, susah, senang, tetap. Nampak? Bila yakin. Lain. Berbeza. Tetapi apabila hilang keyakinan, ketika itu tercabut. Keimanan boleh tercabut dengan akar-akarnya sekali tercabut. Maka tatkala dan kami bawa akan dia serta kami di dalam perahu. Jadi setelah dia masuk Islam, jadi jemaah ni pun nak berangkat, bawa sekali lelaki yang sembah berhala tadi yang baru masuk Islam sekali dalam perahu. Maka tatkala kelam malam dan sembahyang kami akan isyak. Bila waktu malam sudah sampai, maka jemaah ni pun solat isyak. Mengambil kaminya akan tempat tidur kami. Lepas solat isyak, siap-siap untuk rehatlah, bertidur. Maka berkata ia bagi kami. Tengok, mu'allaf tadi pun cakap. Dia kata apa? Adakah Tuhan yang kamu tunjuk akan daku ini? Yang kamu cerita tadi. Adakah Tuhan itu atasnya tidur? Ya. Adakah Tuhan yang kamu sembah itu, yang kamu bagi tahu pada saya itu dia tidur? Kata kami, tetapi ia yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya. Maknanya dia tidak tidur. Allah itu tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu
La ta'khudhuhu sinah. Sinatun ini apa? Mengantuk. Bentuk lemahnya manusia ini ialah mengantuk. Itu bentuk lemah dia. Kalau dah menguap tu kan. Ada. Itu bentuk lemahnya kita. Ya. Jangan ngaku kuat lah. Ya. Kalau dah menguap tu nampak dia punya kelemahan tu. Allah tu tidak mengantuk pun tidak. Jangankan tidur. Ya. Mengantuk pun tidak. Jadi dia beritahu Allah itu yang hidup, yang berdiri dengan sendirinya, tiada tidur ia. Katanya lagi mu'alaf ni jauh kita. Sejahat-jahat hamba itu, tengok. Kena batang hidung gitu ni. Apa mu'alaf tu kata? Sejahat-jahat hamba itu, kamu tidur dan Tuhan kamu tidak tidur. Macam mana ni? Boleh keluar ayat seperti itu. Dia kata orang hamba paling jahat ni, dia tidur, tuannya tak tidur. Kok begitu? Patut tuannya yang tidur, kamu berjaga. Tapi kamu yang tidur pula. Kena. Betul lah dia cakap tu. Ya. Dan tatkala sampai kami ke darat, jadi mereka terfikir-fikir tentang ayat si mu'alaf ini. Cakap, betul juga ya, kita duk tidur. Ya. Pasal tu kena bangun malam. Ya. Tidur sekejap, bangun malam. Ya. Baru ada sifat hamba. Ya. Kalau tidur manjang sampai ke pagi, itu bukan sifat hamba. Ya. Itu tauqir. Ya. Jadi kita setiap malam sebelum tidur niat bangun tahajud ya, insya-Allah ya. Jangan sesekali tak niat bangun tahajud, rugi kita. Nabi bagi tahu siapa yang niat tahajud, dia tertidur sampai ke subuh, Allah bagi pahala penuh tahajud. Itu baru niat. Niat yang sungguh lah. Niat yang sungguh apa? Kalau terjaga bangun. Jangan terjaga pun tak bangun. Ya. Asal niat kata dia. Sampai bila nak main niat-niat ni. Ya. Tak membuahkan hasil kalau niat saja. Betul. Contoh orang tu nak kahwin, niat kahwin, dia tak kahwin-kahwin. Tak ada hasil. Betul. Jadi amalan ni pertama diniatkan, kemudian dilaksanakan. Tak berpada dengan niat sahaja. Jadi apabila sampai ke daratan, kami himpun baginya sesuatu daripada dirham. Maksudnya kami jemaah ni pun pakat-pakat kumpul sikit-sikit duit dirham, wang perak. Maka katanya, apa ini? Mu'alaf ni tanya apa ni? Kami kata ni bekal atas diri kamu. Ni ambil ni wang perak ini untuk bekalan kamu nanti. Katanya, tengok. Mu'alaf ni cakap apa ni, tengok. Kamu tunjuk akan daku jalan yang tiada aku lihat akan kamu menjalani akan dia. Alamak. Aku tengok kamu ni, kata Mu'alaf ni. Kamu cakap begini tapi kamu tak ikut jalan ni pun. Pula begitu. Apa dia kata? Adalah aku ni, kata dia. Aku ni sembah akan yang lain daripada Allah, kata dia. Selama ni, aku ni sembah yang lain daripada Allah. Sembah berhala, dia kata. Ya? Maka, tiada ia Allah sia-sia akan daku. Bayangkan masa aku sembah berhala di pulau tu, berapa lama tu, Allah tak sia-siakan aku. Allah jaga aku makan elok, minum elok, sehat elok.
Maka adakah ia mensia-siakan daku sekarang ini? Kemudian daripada aku sembah akan dia. Dulu masa aku sembah berhala pun dia jaga aku, sekarang aku sembah dia. Takkan dia tak jaga aku? Wah, nampak iman tu. Nampak keyakinan tu. Kuat. Lain macam. Malu kita kalau jumpa mu'alaf macam ini. Betul? Betul. Dulu aku sembah berhala pun Allah bagi makan. Sekarang aku sembah dia. Takkan Allah tak bagi aku makan. Betul? Ya, nampak. Maka tatkala kemudian daripada 3 hari adalah lelaki itu dalam nazak hendak mati. Selepas 3 hari daripada peristiwa itu, laki-laki ini pun, mu'alaf ni pun nazak hendak mati. Maka aku datang kepadanya dan aku kata baginya, adakah bagi kamu hajat? Ada hajat apa ke sebelum mati ni? Maka katanya, telah menunaikan segala hajatku oleh Tuhan yang mengeluarkan daku daripada pulau. Aku tak ada hajat dah. Semua hajat aku dah ditunaikan oleh Tuhan yang keluarkan aku daripada pulau. Dia tak cakap kamu yang keluarkan aku daripada pulau, tak ada. Dia cakap Allah yang tu keluarkan aku daripada pulau berhala ni. Apa? Dan tidur aku di sisinya. Jadi jemaah ni pun tidur, Syekh Wahab ni pun tidur di sisi mu'alaf ini yang sedang nazak. Maka melihat aku di dalam tidurku akan satu jariyah daripada anak bidadari di dalam raudah taman yang hijau. Dalam mimpi itu Syekh Abdul Wahid ni pun nampak pemandangan syurga, ada bidadari. Dan berkata ia, bidadari itu kata apa? Segerakan olehmu dengan dia. Sungguhnya telah panjanglah rinduku kepadanya. Bidadari itu cakap dengan Syekh Wahid ni, segerakan ni mu'alaf ni. Aku dah rindu dengan dia ni. Nampak? Maka jaga aku. Maka Syekh Wahid ni pun terjaga daripada tidur. Maka jaga aku daripada tidur dan senya telah mati ia. Mu'alaf tu dah mati. Maka aku tanamkan dia. Dan tidur aku pada demikian malam itu. Maka aku lihat akan dia mu'alaf ini di dalam tidurku. Dan di atas kepalanya mahkota. Dan antara dua tangannya kiri kanan ni hurun ain, bidadari, kepit. Padahal membaca ia wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dan segala malaikat masuk mereka itu atas ahli syurga daripada tiap-tiap pintu. Padahal berkata mereka itu bagi ahli syurga, sejahtera atas kamu dengan sebab sabar kamu. Maka sebaik-baik kesudahan kampung itu ialah syurga. Apa ini? Ini kesan iman. Apabila dah masuk dalam hati, keyakinannya bertambah. Ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Dan sabda Nabi SAW, apa kata Nabi? Tunaikan olehmu akan zakat badan kamu. Alamak. Badan kita ni kena bagi zakat ni. Bukan ada zakat harta, zakat emas je. Badan pun ada zakat ni Nabi kata. Macam mana ni nak tunaikan zakat badan ni? Nabi kata tunaikan olehmu akan zakat badan kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah. Ya, ini dengan sebab Islam kamu ni. Ya. Ada setengah riwayat hadis, setiap hari kita kena bayar ni. Nikmat tubuh badan ni sehari. Nikmat. Terutamanya nikmat sendi. Tahu sendi Ni semua yang boleh bergerak ni semua ada sendi Semua. Ni semua sendi-sendi ni. Sendi ni nikmat je. Tuan-tuan, puan-puan bayangkan kalau tak ada sendi macam mana.
Tangan kalau tak ada sendi jari ni macam mana? Begini je tak bergerak. Betul? Sebab ada sendi-sendi ni. Allah buat ni sendi. Ni pun sendi ni, sini sendi. Kalau tak ada ni gini ajalah. Macam robot, robot pun ada sendi. Nampak? Jadi ni nikmat ni. Ada berapa sendi dalam tubuh badan kita ni? Pernah kira tak? Kurang lebih ada 360 sendi. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. 360 sendi. Setiap hari kena bayar ni. Nikmat sendi ni. Sehari kena bayar. Nabi sebut dalam satu hadis. Memadai kata Nabi bayar nikmat itu dengan 2 rakaat solat duha. Ya, berapa rakaat? Minta 2 aja. Tak banyak. Ya. Bayarnya dengan 2 rakaat solat duha. Bayar nikmat sendi seluruh badan ni. Nak bayar ke tak nak ni? Jadi kalau tak bayar hari itu, kalau tak solat duha, paling kurang 2 rakaat, maknanya hutang tu. Ingat tu. Ini hutang jangan main-main. Kena bayar ni hutang. Kalau hari itu tak solat duha, kita hutang. Kalau hari-hari tak solat duha, hutangnya bertambah. Akhir sekali Allah ambil semua hartanya. Habis hutang tak bayar. Boleh insya-Allah ya solat duha ya. Hari-hari. Paling kurang 2 rakaat paling kurang. Ya. Ni. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata ia sabda Nabi SAW, barang siapa berkata la ilaha illallah keluar daripada mulutnya satu burung yang hijau baginya 2 sayap putih keduanya, ditahtakan keduanya dengan mutiara dan yakut, naik ia kepada langit, maka didengar baginya dengung. Dengung tahu dengung? Macam mana dengung? Ada dengung. Hukum tajwid apa yang ada dengung? Ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah, min syarri ma khalaq. Tu dengung. Contoh. Ini tadi burung tadi ni dengar baginya dengung di bawah arasy seperti dengung ibu madu. Apa ibu madu? Lebah lah. Ini bukan ibu yang sedia bermadu. Ibu madu maknanya lebah. Sebab lebah ni dia ada queen dia tu. Jadi dengung macam lebah. Kalau pergi sarang lebah tu dengar bunyi berdengung tu. Itu maksud dia. Dengung seperti itu. Maka dikatakan baginya, diam olehmu apabila dengar suara bergema macam lebah banyak begitu. Disuruh diam. Maka katanya, tiada hingga diampunkan bagi taulanku. Maknanya selagi orang yang mengucap kalimah itu tidak diampunkan, maka suara itu tidak akan diam. Ini suaranya di arasy. Maka diampun bagi yang berkatanya. Diampun bagi orang yang mengucapkan kalimah tadi. Kemudian dijadikan bagi burung itu 70 lidah meminta ampun ia bagi taulannya hingga hari kiamat. Maka apabila adalah pada hari kiamat datang demikian burung itu menolong dan menunjuk akan taulan orang yang mengucapkan kalimah itu kepada syurga. Ini besar sangat ni kelebihan kalimah ini. Ya.
Kalimah ini bukan saja diucap. Ucap ini satu. Kalau nak dihurai kalimah ini kalimah yang teragung ya, terbesar ya. Pasti maksudnya itu cukup mendalam dan besar juga. Bukan sekadar ucap di lidah, bukan. Bukan hanya yakin di hati membenarkan, tidak cukup itu. Sebab mafhum ataupun maksud daripada kalimah itu lagi halus. Apabila kita kata tiada Tuhan, la ilaha illallah. Tiada Tuhan illallah. Melainkan Allah saja kita kata. Jadi tiada Tuhan itu bermakna kita kata tiada yang beri sehat, tiada yang beri sakit, betul? Tiada yang beri makan, tiada yang beri minum, tiada yang menghidupkan, tiada yang mematikan, tiada yang saya minta, illallah, melainkan Allah. Aduh, maksud dia. Ya, sehat sakit siapa yang beri? Allah. Makan minum siapa bagi? Allah. Susah senang siapa bagi? Allah. Nampak? Ini keyakinan kena tanam. Itu maksud yang tersirat di dalam kalimah ini. Bukan ucap tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Bukan gitu. Bukan itu saja, tidak. Keyakinan kamu ini. Kamu minta pada siapa ini? Ya. Kalau kamu sakit nih, kamu pergi mana nih? Ya. Minta dokter dulu ke minta Allah dulu nih kalau sakit? Contoh. Kita yakin nih Allah yang menyembuhkan nih, betul. Ini bentuk-bentuk keyakinan tuh. Ini latihan perlu dilatih nih. Benar kamu yakin Allah, kena buktikan. Dan sabda Nabi SAW, tiada daripada hambanya berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melainkan firman Allah Ta'ala telah benarlah hambaku. Aku Allah, aku mensaksi akan kamu, hai malaikatku. Sungguhnya telah aku ampunkan bagi barang yang telah terdahulu daripada dosanya orang yang mengucap. Dan barang yang telah terkemudian daripada dosanya orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada asyhadu tadi macam mana? Muhammadar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tak ada asyhadu la ilaha illallah saja Muhammadur baris depan. Kalau tambah asyhadu baru Muhammadar. Ini ucap pun kena betul juga nih. Jangan sembrono main ucap ni la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Muhammadar. Okay? Paham ya? Baik. Sikit lagi ni. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa berkata la ilaha illallah padahal suci ia, yakni daripada syirik dan nifak, lagi ikhlas bagi Allah, yakni suci daripada umpamanya riak dan ujub, nescaya masuk syurga ia, yakni serta orang yang dahulu-dahulu. Syirik. Syirik ni di mana ya? Syirik ni satu bentuk keyakinan. Betul. Iman pun satu bentuk keyakinan. Lawannya syirik. Ya. Baik. Kalau kita minta tolong orang, syirik tak? Ini cerita iman ni. Kena betul-betul faham ni. Kalau silap sikit ni, masuk longkang ni. Kita minta tolong kawan kita ni. Tak kira lah minta tolong apa. Syirik tak itu? Paling mudah isteri kita yang ambilkan air. Minta tolong. Macam mana tu? Minta tolong selain Allah tu.
Macam mana ni? Jawablah ini. Kena faham ya. Itu kata kita syirik ni satu bentuk keyakinan. Kalau kamu yakin selain Allah itu boleh berbuat apa-apa, itulah syiriknya. Sehingga kamu bergantung pada dia. Satu lagi. Minta tolong orang syirik tak ni? Jawab. Kalau tak jawab imannya diragui ni. Was-was ya. Alamak macam mana ini. Okey. Tak apa. Selesai minta tolong orang. Ni satu lagi. Kalau minta tolong jin syirik tak? Hei. Minta tolong jin. Syirik tak? Tadi minta tolong orang syirik tak? Hei. Apa beza minta tolong orang dengan minta tolong jin tak syirik? Apa beza? Cuba bagi tahu. Bezanya jin nampak, orang tak nampak. Tapi dua-dua makhluk. Betul? Dua-dua makhluk. Contoh ya. Saya nak angkat meja ni, berat ni meja ni. Ya. Saya panggil ni, pakat ni, pakcik-pakcik tolong 4-5 orang angkat semua. Angkat, alih sana, letak sana. Okey. Setelah letak sana, semua pakat balik dah. Saya mau pindah pula meja ni ke tempat lain ni. Alamak, tak kena tempatnya, mau ke belakang sikit. Tak ada orang dah. Tiba-tiba ada jin. Saya minta tolong jin. Jin, tolong angkat meja tu. Alih sana. Syirik ke saya? Ni kena faham ya. Satu, tak ada beza ya. Minta tolong jin, minta tolong orang sama-sama makhluk. Jin pun makhluk, orang pun makhluk. Bezanya mana letak syiriknya? Sini. Kamu yakin selain Allah, makhluk-makhluk ni boleh bagi manfaat mudarat? Kamu yakin pada dia, di situ syiriknya. Faham? Nampak tak? Jelas Syiriknya situ kalau kamu yakin. Ya. Kalau kamu tak minta tolong orang dan jin pun, tapi yakin selain Allah boleh bagi manfaat mudarat pun jadi syirik juga. Betul? Jadi sini. Ya. Yakinnya bagaimana? Syiriknya, hukumnya duduk dalam ni. Keyakinan kita. Boleh faham ya? Jangan pula lepas ni minta tolong jin pula. Ustaz kata tak syirik. Tak ada maknanya nak bagi tahu. Keyakinan itu. Ya. Kalau kita suruh minta tolong angkat barang, tolong ambilkan air, buatkan air, itu tak ada keyakinan, tak ada bentuk keyakinan dalam hati. Betul? Ya. Ini benda besar ni. Okey ya. Satu lagi. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa adalah awal kalimahnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya ucapannya la ilaha illallah dan mengerja ia 1000 kejahatan, ini daripada dosa kecil, jika hidup ia 1000 tahun sekalipun, tiada ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala daripada satu dosa jua pun. Sebab itu Nabi bagi tahu, seawal-awal anak pandai bercakap, kalimah yang pertama perlu diajar ini. Kalimah la ilaha illallah. Ni ajar anak ucap. Kata orang dulu kan, masa buaikan anak kan, zikirnya la ilaha illallah. Betul? Itu. Dan akhir kalimahnya maknanya ketika nak mati besok tu, tengah nazak tu ditalkinkan tu. Ni dua keadaan ni. Masa dia lahir,
Pandai bercakap dah sampai nak tengah-tengah ni 60 tahun, 70 tahun hidup ini, kalau sekiranya banyak dosanya, dosa kecilnya terutama, walaupun dia hidup 1000 tahun, insya-Allah tidak ditanya akan dia oleh Allah Ta'ala daripada dosa, satu dosa jua pun. Ini keberkatan kalimah ini. Baik. Jadi insya-Allah. Maka kata dia, sayugianya bahawa adalah awal perkataan yang diajarkan kanak-kanak apabila dapat berkata-kata ia, ialah la ilaha illallah. Kerana hadis yang tersebut. Baik, jadi insya-Allah semoga apa yang kita muzakarakan pagi ini dapat sama-sama kita ambil iktibar, kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك الله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته